Ustaz, apa hukum berzanji? Berzanji. Sebab Wahabi kata Jadal Husaini itu amalan daripada Syiah. Jadal Husain itu amalan daripada Syiah. Maka dia kata tak boleh berjanji lah. Tak ada kaitan Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak ada kaitan. Tetapi kadang-kadang amalan, mungkin Syiah ni orang Islam lagi. Maka adalah persamaan dia. Kita ada persamaan dengan Wahabi. Wahabi ada persamaan dengan Syiah. Maka tak semestinya apabila ada satu persamaan kita kata orang ni Syiah. Tak boleh juga. Kecuali dia Syiah lah. Supaya kereta Toyota, kereta Myvi ko, ya ada persamaan dia. Tapi kita tak boleh ayat kata Mercedes tu Myvi tu Mercedes. Tak boleh lah. Cuma persamaan ada tayar. Tak semestinya Myvi. Kadang-kadang mungkin lain. Maka tak semestinya ada kalimah Jadal Husaini tu Syiah. Jadal Husaini ni maknanya datuk kepada Sayyidina Husain. Datuk kepada Sayyidina Husain ni Rasulullah. Maka Sayyidina Husain ni Syiah. Tak pun. Siapa dia kata pandai-pandai Sayyidina Husain ni Syiah? Sayyidina Husain ni sahabat. Bahkan Nabi kata, Husain minni wa ana min Husain. Aku daripada Husain dan Husain daripada aku. Oh Syiah Nabi kecek lagu tu. Nabi pun Syiah juga yang bahaya di Wahabi. Sebab sebut Sayyidina Husain. Pas tiap-tiap hari Nabi pergi ziarah Sayyidina Husain. Pergi peluk Sayyidina Husain. Cucu dia. Apa kaitan Husain dengan Syiahnya? Tak ada kaitan. Ni hanya propaganda Wahabi saja. Syiah dok kata Husain ke apa dia? Tak ada kaitan Syiah dengan Sayyidina Husain. Masalah dia guna nama tu silap dia. Tapi Husain tak ada kaitan dengan Syiah. Husain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Husain, Hasan, anak-anak cucu Rasulullah semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa dia lah kata Syiah? Keluarga Rasulullah Syiah. Pahala ke mana sebut? Sayyidina Husain ni kan keluarga Rasulullah. Maka salah orang menyatakan sebut Jadal Husain ni Syiah. Ya marahlah sebut Sayyidina Husain. Kena sebut nama dia. Ucing kau ikutlah nama dia ke apa dia dah. Tak boleh kalau sebut nama orang lain rasa tak sahur. Orang agama masih nak lagi kepentingan selain daripada Allah dengan Nabi Muhammad. Nak lagu tu? Nak sahur, nak gapo. Sebut nama orang lain, sebut nama hamba agak sekali. Cuma sebut nama dia, senyap selalu. Manusia. Kau pakai jubah, pakai serban, nak nama lagi. Kita sebut Allah, sebut Nabi Muhammad, sebut keluarga Nabi, nak suruh kahwin tu lah suhunya. Apa nak suruh kitanya? Ni tak boleh sebut. Tak sebut nama hamba. Penak juga orang ni. Apa hukum bermain gendang di atas masjid? Hukum dia harus khilaf ulama. Ada ulama tidak membenarkan. Ada ulama membolehkan. Jadi di sini kita pakai gendang hanya untuk kawasan ni sahaja. Di tempat lain terpulang. Kalau orang larang pun kita tak marah. Kalau orang benar pun kita tidak marah. Sebab benda ini khilaf. Benda khilaf ke? Kalau ni gegek ke jumhur apa semua. Benda khilaf ke? Jadi ada ikut jumhur, ada ikut pendapat. Jangan ikut hati sudahlah. Jadi ikut pendapat ada ulama mengharuskan. Ada ulama tidak mengharuskan. Bagi ulama yang mengharuskan kerana ada beberapa hujah dan dalil. Antaranya seorang sahabat perempuan. Seorang sahabat perempuan. Nazar apabila Rasulullah selamat balik daripada perang, maka dia akan katak gendai atas kepala Rasulullah. Maknanya begini. Rasulullah dia katak gendai gini. Ya nazar, ya Rasulullah, kalau kamu selamat balik daripada perang, aku akan katak gendai depanmu. Maka Rasulullah pun kelik berhenti di masjid. Berhenti di masjid. Apabila berhenti di masjid, marilah seorang perempuan kata, ya Rasulullah, saya menazar. Kalau mu selamat daripada perang, saya akan katak gendai di hadapan mukamu. Rasulullah kata, betul kau awak menazar lagu tu? Ya, ya Rasulullah. Okey, katak gendai tu. Ya pun ambil gedung. Di dalam masjid. Dalam riwayat tu kata, sahabat perempuan tu katak gendai di dalam masjid. So, hujah kata boleh katak gendai. Keduanya, Rasulullah rumah dia.
Rumah Rasulullah lagu ni, depan tu ada bilik-bilik isteri dia. Biasanya gini semuanya benar. Bilik alik belakang rumah Rasulullah ni, belakang kiblat alik kau ni. Asalnya, tetapi apabila dipindah kiblat bertukar. Rasulullah kiblat kena menghadap kau ni. Jadi bilik-bilik tu jadi duduk sebelah alik kau ni. Bilik Rasulullah asal bilik isteri dia tu, maka duduk sebelah gini. Maka pada hari raya, isteri Rasulullah Sayyidina Aisyah, rumah dia Rasulullah masuk duduk gendai, gedung. Bilik besar ni nyelo suara dalam masjid bunyi gelegum. Maka Rasulullah duduk tidur. Sayyidina Aisyah duduk dengar lah, orang duduk menyasyid lagi raya kan. Maka masuklah ayah dia. Ayah kepada Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, "Hei, Aisyah senyap. Mana boleh gendai-gendai Rasulullah ada. Mana boleh gendai. Bising lah muka kawasan masjid. Dalam dekat dengan masjid. Ganggu orang dalam masjid. Dalam riwayat tu tak royak lah. Orang, bila gendai dekat, masuklah suara tu dalam masjid. Maka Rasulullah pun paling. Rasulullah kata, biarkan dia wahai Abu Bakar. Dia ada perayaan dia. Maka perayaan ni kita bergembira lah. Bismillah. Kata gendai tak salah lagi lah. Gedung. Tu. Dalam riwayat lain pula, orang Habsyah. Orang Habsyah ni orang Utopia. Mari ziarah cari Rasulullah. Jumpalah Rasulullah di Madinah. Jumpa dengan Rasulullah. Jumpa dengan suka tak suka dengan Rasulullah. Dia berjoget dalam masjid buat dia. Dalam riwayat kata, yal'abun fil masjid. Bermain senjata. Yang ambil senjata, dia lompat. Orang Arab kan? Sukanya, bergembira kerana jumpa Rasulullah. Suka pokok dia. Ramai pakap joget. Ada riwayat kata, yarkusun. Berjoget dalam masjid. Joget buat dia. Joget dalam masjid. Ada riwayat kata, yazfinun. Joget zaping. Joget zaping. Sebut perkataan zaping ni. Wa yazfinu. Dan joget zaping. Dalam masjid. Maka Rasulullah lari, dok Rasulullah tengok. Kau duduk joget. Oh, sukanya gedeng, joget. Bukan Rasulullah saja tengok, sahabat tengok. Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, hamba nak tengok juga. Aisyah nak tengok, boleh tengok. Aisyah tengok, orang duk main dalam masjid. Maka ada hujah banyak mengenai katak gendai. Tu antara bagi pendapat yang menyatakan boleh katak gendai di dalam masjid. Nak buat boleh, tak saya buat pun boleh, terpulang. Bukanlah benda itu qat'i. Putus, nas. Tak boleh. Benda ni khilaf. Saya dengar orang cakap menyanyi dengan alat muzik tu haram. Muzik lain, bukan kita duk jamming dalam masjid ni. Kau duk jamming. Duk main. Harap ada bukan lagu tu. Muzik lagu tu. Nabi pun suka. Nabi kata 3 benda yang hamba suka. Salah satunya suara yang enak. Sautul hasan, suara yang enak. Rasulullah pernah letak satu mimbar dalam masjid untuk berqasidah. Sahabat-sahabat dulu menyantumkan syair-syair di dalam masjid. Jadi kata-kata indah tidak menjadi kehalangan, tidak dilarang di dalam agama. Tak saya buat pun tak apa. Nak buat pun tak apa. Benda tak ada khilaf. Wallahu a'lam. Bismillah.